Tahun demi tahun, pengembaraan yang dilalui pasti meninggalkan memori yang cukup bererti. Alami kemasyhuran tamadun Islam, ikuti jejak langkah para nabi dan rasul yang menyimpan 1001 kisah bersejarah. Ramadan ini, Baraka membawakan Jejak Rasul. Jumaat hingga Ahad 6.30 petang, hanya di TV3. Sebelum kedatangan Islam ke Terengganu, negeri ini telah lama wujud. Menjalin hubungan dengan wilayah maritim Nusantara. Pada zaman dahulu, perahu besar dari Terengganu seringkali berulang-alik ke Teluk Siam di utara serta Riau dan Indragiri di selatan. Bahkan berdagang hingga ke Kalimantan dan Sulawesi. Hubungan awal ini telah membuka pintu penyebaran Islam ke Terengganu. Ptolemy, ilmuwan Yunani kurun kedua Masehi, mencatatkan dalam karya geografinya tentang Golden Corsonids, iaitu tanah Melayu yang digelar semenanjung emas. Primula antara penempatan utama penduduknya. Primula ialah Kuala Terengganu. Sepanjang 3 kurun silam, negeri ini diberkati dengan kebijaksanaan dan ketekunan alim ulama dalam berdakwah serta umaraknya yang bertakwa. Abdullah Munshi, pelopor bidang persuratan bahasa Melayu kurun ke-19, pernah menggambarkan dalam bukunya tentang pengalaman Islam di Terengganu. Beliau yang singgah di Terengganu pada tahun 1838 ketika berlayar ke Kelantan pernah menyebut pusat pengajian banyak didirikan di setiap kampung di Terengganu. Para pelajarnya banyak menggunakan kitab-kitab Arab. Penduduknya mampu membaca dan menulis Arab dan Jawi dengan begitu baik. Penduduknya yang tinggal di daerah pesisir merupakan nelayan dan ahli pelayaran. Menariknya, kajian sejarah menyatakan sebuah kerajaan telah ditubuhkan di pedalaman Hulu Terengganu. Ia bermakna daerah di pesisir dihubungkan ke daerah pedalaman melalui sungai yang lebar dan dalam, memadai untuk sebuah perahu besar membawa barang-barang dagang mudik ke hulu dari muaranya. Kuala Berang berada 40 km dari Kuala Terengganu. Daerah ini mendapat perhatian ekoran penemuan artifak paling berharga dalam sejarah Islam di negeri ini. Sejak 3 dekad lalu, memorial batu bersurat Kampung Buluh ini menjadi mercu tanda Kuala Berang. Berada di kawasan batu bersurat ditemui, ia mengingatkan tentang sejarah Islam yang telah bertapak lebih 7 kurun dahulu. Di kawasan inilah ditemui batu bersurat berbahasa Melayu bertulisan Jawi yang pertama yang juga melambangkan bahawa pernah bertapak sebuah kerajaan Melayu Islam yang teguh. Turut ditemui ialah petaan Dewata yang dalam bahasa Sanskrit merujuk kepada Tuhan Yang Maha Agung. Dalam konteks akidah, ia merujuk kepada Allah SWT yang harus disembah. Ini membuktikan bahawa pemimpin terperaja ketika itu amat mementingkan undang-undang Islam untuk dilaksanakan. Penemuan batu bersurat Terengganu membuktikan kewujudan sebuah kerajaan Melayu Islam di Hulu Terengganu.
Kalau kita baca kajian mengenai batu bersurat Terengganu, yang mana pada batu bersurat itu tercatat tarikh bulan Rejab tahun 702 Hijrah. Jadi ini bermakna pada awal abad ke-8 Hijrah, undang-undang Islam sudah menjadi piagam. Undang-undang yang katanya batu bersurat ini ditegakkan di Bandar Kuala Berang untuk menjadi tatapan dan juga peringatan kepada rakyat. Ia dipercayai telah bertapak secara kukuh sebagai kerajaan negara kota yang tersusun dengan bilangan penduduk yang ramai. Penggerak ekonominya ialah pelabuhan sungai di Kuala Berang yang menarik kehadiran pedagang-pedagang asing. Kerajaan itu memerlukan suatu bentuk sistem perundangan serta menguatkuasakannya demi mengatur hidup masyarakatnya. Justru, rajanya yang bernama Mandalika telah menitahkan alim ulama yang menjadi guru dan penasihat baginda menyusun satu piagam sebagai perundangan negeri. Maka terpahatlah semuanya pada batu bersurat. Raja Mandalika yang Islam yang memerintah wilayah Terengganu pada ketika itu, pada muka pertama itu menunjukkan bahawa meletakkan bahawa rakyat semua kena patuh kepada pemerintah Islam yang menjalankan undang-undang Islam. Ketika batu bersurat ini dibuat, masyarakatnya ternyata berpendidikan, mampu membaca dan menulis serta berbudaya. Sudah tentunya di kalangan mereka ialah alim ulama. Asasnya, bahasa Melayu digunakan bercampur dengan istilah Arab dan Sanskrit. Ia menunjukkan proses Islamisasi berlaku dengan baik dan berhikmah dalam masyarakat ketika itu. Dia dalam tulisan Jawi, dalam bahasa Melayu dan juga campuran dengan bahasa Sanskrit dan juga bahasa Arab yang telah dimelayukan. Ada perkataan macam Rasulullah dikekalkan dalam batu bersurat tersebut. Jadi ini menunjukkan kita melihat fasa perkembangan bahasa Melayu itu sendiri sudah mempunyai satu sistem ejaan. Kalau kita perhatikan empat muka batu bersurat itu bahasa Melayu dieja secara konsisten. Jadi ini menunjukkan untuk berkembang sampai ke tahap itu, ia memerlukan masa sekurang-kurangnya 50 tahun. Jadi ini bermakna Islam kemungkinan sudah sampai 50 tahun sebelum batu bersurat tersebut, iaitu kira-kira pada pertengahan abad ke-13 Masihi. Sepanjang sejarahnya, negeri ini diberkati dan dirahmati dengan alim ulama dan umaratnya. Kebijaksanaan alim ulama terawal di Terengganu menerapkan kefahaman agama dengan mendekati raja secara berhemah serta mesra dengan rakyat dan budayanya, berjaya mendaulatkan Islam. Batu bersurat Terengganu menjadi dalil utama alim ulama telah lama berperanan mendidik raja dan rakyatnya. Tulisan ataupun konten batu bersurat itu sendiri menunjukkan bahawa orang yang mengukir batu bersurat itu mempunyai pengetahuan Islam ataupun diarahkan oleh orang yang mahir dengan perundangan Islam. Merujuk sejarah penemuannya, batu bersurat Terengganu telah melalui proses pengenalan pasti dan kajian yang panjang. Di Kampung Buluh, kami ditunjukkan lokasi asal di mana batu bersurat pernah dijadikan alas membasuh kaki di tangga surau. Kedudukannya menuruni lembah sekitar 200 meter dari memorial batu bersurat Terengganu yang berada di kawasan yang lebih tinggi. Catatan lama menyebutkan ia ditemui di tebing Sungai Tara, tidak jauh daripada surau Kampung Buluh, tempat yang dikenali sebagai Tanah Batu. Tempat penemuan batu bersurat ketika ia dijadikan alat basuh kaki di surau ditandai dengan ini. Ia bermakna kawasan ini ialah tapak surau berada di tebing Sungai Tara yang kini telah kering airnya. Semasa lawatan Syed Hussein Ghulam Al-Bukhari ke Hulu Terengganu, beliau singgah menunaikan solat zuhur di surau itu dan menyedari tulisan pada batu berkenaan.
Batu penanda ini menceritakan bahawa hanya selepas 15 tahun ditemui, barulah dikenal pasti bahawa ia pernah menjadi alas kaki dan juga tercatat sebuah perkara yang penting, iaitu Terengganu pernah melaksanakan undang-undang Islam sepenuhnya. Ia ditemui pada waktu itu oleh seorang ahli perniagaan, iaitu Syed Hussein Ghulam Al-Bukhari. Bayangkanlah, selama 15 tahun baru dikenal pasti sebagai suatu karya amat penting kepada sejarah Islam di Terengganu. Tertulis padanya, Tanah Batu, tarikh dijumpai 1887 serta tarikh 1902, dikesan oleh Tuan Syed Hussein bin Ghulam sebagai pelapik membasuh kaki di Surau Kampung Puluh. Hari ini, batu bersurat Terengganu merupakan artifak paling berharga di Muzium Negeri Terengganu. Kajian tentang prasasti batu bersurat Terengganu menemukan pelbagai petunjuk penting. Petunjuk paling utama ialah bukti kehadiran sebuah kuasa Islam yang berdaulat di wilayah ini. Pentingnya dari segi Islam di Terengganu. Satu, yang kita buktikan bahawa pada tarikh itu, batu pada bersurat ini membuktikan bahawa penggunaan tulisan Jawi, tulisan Arab. Pada masa itu dah ada tulisan Jawi yang digunakan pada masa itu. Ya. Kemudian yang lagi bahawa pada masa itu juga dah ada sistem perundangan. Kemudian dari segi perekonomian. Perekonomian ni pada masa itu dah ada sistem larangan mengambil tugar. Iaitu larangan mengambil riba. Tak boleh ambil riba. Dah ada sistem perekonomian pada masa itu. Dan juga ada segi penggunaan bahasa. Iaitu bahasa Melayu. Mana bahasa Melayu merupakan bahasa lingkungan perangkat. Dah ada dah penggunaan bahasa Melayu. Dah establish dah pada masa itu. Inilah kepentingannya. Dan kita kira pada masa itu juga Islam dah bertapak di bumi Terengganu. Alim ulama asing yang tiba di tanah Melayu telah menggunakan bahasa tempatan sebagai medium dakwah. Selain memperkenalkan tulisan Jawi yang berteraskan bahasa Arab dengan sedikit pengubahsuaian. Tulisan Jawi antara sumbangan besar alim ulama terdahulu kepada bangsa Melayu. Mereka telah mengasaskan dan memperkemaskan serta memperkayakan bahasa Melayu dalam bentuk tulisan Jawi sebagai alat penyebaran dakwah dan keilmuan Islam. 100 tahun kemudiannya, bahasa Melayu dan tulisan Jawi yang terpahat pada batu bersurat Terengganu berkembang sebagai medium komunikasi perdagangan antarabangsa, lingua franca di Melaka dan seantero Nusantara. Terengganu Darul Iman memiliki sejarah Islam yang begitu panjang. Penemuan batu bersurat bukti bahawa Islam dan hukum syarak pernah bertapak di bumi yang indah ini. Ia membuktikan bahawa ada pelibatan alim ulama sebagai penasihat dan pihak yang memastikan supaya segenap hukum syariat yang berpandukan Quran dan Sunnah dapat ditegakkan demi menjaga kedaulatan dan mengundang rahmat Allah SWT di bumi yang bersejarah ini. Batu bersurat Terengganu menjadi petunjuk sejarah bahawa peradaban Melayu di Terengganu pernah dibangunkan bersandarkan peradaban Islam. Terengganu berada di lokasi strategik menghadap Laut Cina Selatan. Memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman maritim penduduknya, Kesultanan Terengganu turut memainkan peranan penting dalam memacu industri pertugangan kapal dan pelayaran. Kemahiran membina perahu besar Terengganu mempunyai sejarahnya yang tersendiri. Ia terkenal dengan komuniti pelayar tradisi yang berdagang, bukan hanya di sepanjang pesisir Semenanjung, bahkan berlayar jauh hingga ke Indochina, Borneo dan Sulawesi. Seni warisan pertugangan Melayu telah mendapat perhatian Baginda Umar yang menjadi Sultan Terengganu ketika itu, hingga mencetuskan industri pembinaan perahu besar Terengganu selama beberapa generasi yang berikutnya. Terletak di muara Sungai Terengganu, keluasan Pulau Duyung hampir 3 km persegi. Ia kaya dengan khazanah warisan hingga mendapat tempat di peta pelancongan dunia. Pulau Duyung menjadi tumpuan para pelayar dari seluruh pelosok dunia untuk mendapatkan hasil pertugangan kapal yang berkualiti.
Namun bagi pengusaha dan pembina kapal di Pulau Duyung, sejarah lalu cuma nostalgia yang menyenangkan, kenangan lama yang membanggakan. Memori sepanjang 4 dekad silam masih segar tersimpan dalam ingatan Syafiq Abdullah atau Pak Awi yang sudah berusia 72 tahun. Pulau Duyung pernah meriah dengan kesibukan tukang-tukangnya menyiapkan tempahan kapal persiaran masing-masing bagi memenuhi permintaan pelanggan dari seantero dunia. Ya, kawasan di Pulau Duyung ni dalam 30 tahun dulu rasanya tempat bak buk ni memang ramai lah. Ramai nampak mana ketika hari-hari tu mana hari-hari tu mana bunyi macam bim biasa. Dengung sana, dengung sini. Bila pukul 1 tu berhenti sekejap petani. Lepas tu masuk pukul 2 pula. Bising pula berdengung sana. Sekarang ni sunyi. Mana gitulah. Pembina perahu besar Pulau Duyung seperti Pak Awi sering menjadi rujukan ahli akademik yang mengkaji seni bina perahu besar Terengganu. Teknik pembuatan tradisional seperti penggunaan pasak kayu antara keunikan seni binanya. Namun, masa dan keadaan telah berubah. Tukang-tukangnya tidak lagi mampu menerima tempahan baru kapal layar seperti dahulu. Dia kalau buat bot ni nak saya elok-elok ni kayu cengal lah. Tapi kalau nak jematkan stemap boleh pakai kayu lain. Seraya pun boleh, balau pun boleh. Tapi mana kualiti dia kurang sikit lah. Tak macam kayu cengal. Bot pukat tunda jenis patak potong atau patak sekerat ini sedang disiapkan oleh Pak Awi secara berangsur-angsur sejak 5 tahun yang lalu. Dan biasanya, dia dibantu oleh anak lelakinya. Pak Awi berharap kepakaran ilmu pembuatan perahu besar tradisional dapat diwarisi dengan sempurna. Hakikatnya, tanpa komitmen dan usaha pelestarian yang berterusan, kisah kehebatan perahu besar warisan Terengganu akan hanya tersimpan bersama lipatan sejarah yang lain. Tidak jauh daripada bengkel Pak Awi, rumah lama mirip sebuah istana kecil dinamakan Kota Lama Duyung. Disiapkan pada tahun 1920, seni binanya gabungan gaya beberapa jenis rumah tradisional Terengganu, limas bungkus, potong Belanda dan bujang berpeleh. Selain kayu kayan sebagai bahan binaan, bahan campuran madu, kapur tuhur, putih telur, pasir dan batu bata digunakan untuk membentuk konkrit. Berfungsi sebagai galeri pameran Muzium Terengganu, Kota Lama Duyung ini asalnya milik seorang hakim negeri, Datuk Biji Sura Nik Muhammad bin Hitam. Beliau cicit seorang alim ulama besar Terengganu kurun ke-19 iaitu Tok Syekh Duyung. Tok Syekh Duyung pernah dilantik sebagai Mufti Terengganu ketika zaman pemerintahan Sultan Baginda Omar. Ketika zaman pemerintahan Sultan Zainuddin ketiga, dia dilantik menjadi Syekhul Ulama, yakni ketua bagi orang-orang yang berilmu. Jelas ketukuhannya sebagai pewaris ayahandahnya yang juga seorang pendakwah dan penyebar agama Islam. Semuanya demi memastikan Islam terus bersinar di negeri Terengganu. Tok Syekh Duyung berasal dari Patani. Beliau sangat berpengaruh dalam Kesultanan Terengganu. Nasihat beliau didengari oleh Baginda Omar semasa krisis Perang Saudara di Pahang. Begitu juga semasa pemilihan Sultan Terengganu penghujung tahun 1881. Ketokohan Tok Syekh Duyung dalam bidang perundangan Islam amat terserlah hingga diangkat sebagai mufti dengan gelaran Syekhul Ulama. Cucu cicit Tok Syekh Duyung mewarisi ketokohan beliau sebagai ulama turut menyumbang dalam pemerintahan negeri Terengganu. Justru, usaha pemeliharaan Kota Lama Duyung ini pastinya mengimbau kenangan kepada tokoh ulama itu. Meninggal dunia pada tahun 1889. Nama sebenar Tok Syekh Duyung ialah Wan Abdullah bin Wan Muhammad Amin. Beliau antara alim ulama yang menonjol sebagai guru dan penasihat Sultan-Sultan Terengganu. Tok Syekh Duyung hidup di era kegemilangan Islam hingga Pulau Duyung turut muncul sebagai pusat pengajian Islam yang terkemuka di Asia Tenggara. Sepanjang 7 kurun silam, alim ulamanya menghampiri umara di posisi guru yang membimbing dan mentarbiah atau penasihat yang bijaksana, merakyat
mendidik umat memaknai kehidupan yang beriman dan bersyariat. Kesihatan diri, aspek penting yang wajib kita jaga. Rutin harian yang sibuk memerlukan saya untuk menguruskan hal keluarga dan kerja dengan seimbang. Itu menuntut saya untuk sentiasa mengekalkan kesihatan tubuh badan secara menyeluruh. Kapsul Baraka, edaran Pharma Niaga, kunci kesihatan saya untuk menjalani kehidupan seharian. Diproses menggunakan teknologi cold press oleh kilang bertaraf pharmaceutical dari Mesir, kapsul ini mengekalkan nutrisi seperti habatus sauda. Baraka, ekstra habatus sauda bermutu tinggi dan diyakini sumbernya.